Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah boleh dengar clear. Alhamdulillah Okey. boleh dengar. Okey, terima kasih semua para peserta. Minta maaf tadi ada masalah teknikal sedikit, ada gangguan di talian. Jadi saya akan mulakan bengkel kita petang ni. Okey, perkenalkan diri, nama saya Ahmad Guzari Khalid. Saya adalah moderator untuk bengkel pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua peserta kerana sudi menghadirkan diri ke bengkel kemahiran digital anjuran Mitasa UiTM Pasir Gudang. Okay, untuk makluman semua, pada hari ini kita akan mendengarkan dua perkongsian daripada dua orang penceramah jemputan. Okay, sebelum sesi perkongsian pertama dimulakan, izinkan saya memperkenalkan latar belakang penceramah pertama kita pada hari ini. Penceramah pertama kita pada hari ini ialah Encik Azmi bin Roslan. Beliau adalah seorang pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Kimia, UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang. Sehingga tahun ini, beliau telah berkhidmat dan menjadi ahli keluarga UiTM selama 7 tahun. Berbagai pengalaman telah beliau peroleh di UiTM. Tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput Encik Azmi bin Roslan bagi menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Encik Azmi. Ya. Terima kasih moderator Encik Huzairi. Dengar tak suara saya? Dengar Encik Azmi, dengar. Alhamdulillah dengar. Alhamdulillah dengar. Okey, hari ini adalah perkongsian saya berkenaan dengan open distance learning yang saya buatlah waktu sebelum ni, iaitu semester lepas. Kita tahu bahawa sebelum ni bila UiTM telah mengeluarkan arahan untuk kita melakukan open distance learning, jadi kita terpaksa mencari beberapa platform yang sesuai untuk kita gunakan bagi menyampaikan syarahan kita lah. Jadi apa yang saya punya pengalaman buat open distance learning ni adalah saya tidak menggunakan Microsoft Teams, Google Classroom dan apa-apa platform yang lain lah. Maksudnya platform yang online punya. Jadi yang saya gunakan adalah YouTube dan juga Google Drive. Selain daripada itu, segala informasi yang saya nak berikan kepada pelajar adalah melalui WhatsApp group yang saya create lah, yang saya tubuhkan, dan dalam tu ada pelajar-pelajar saya lah. Saya akan memberikan segala informasi berkenaan dengan video saya melalui WhatsApp group tu. So ada beberapa langkah yang saya beri kepada student saya lah. Maksudnya benda yang saya beri pada student pada permulaan WhatsApp group tu adalah yang ini. Yang mana saya buat langkah ni untuk beritahu pada mereka apa yang akan saya lakukan kepada mereka lah. Maksudnya ODL saya ni lah. So ada 3 langkah dekat sini. Yang pertama, pelajar akan menerima informasi berkenaan dengan rakaman video pensyarah, maksudnya video saya lah, untuk diakses melalui platform YouTube. Melalui WhatsApp, pelajar perlu membuat pengesahan penerimaan Google Form. So di sini disebabkan saya gunakan asynchronous, maka saya tidak boleh mendapatkan macam kalau kita buat Google Meet, kita dapat on the spot pelajar punya kehadiran. Jadi saya tak boleh sebab saya buat gunakan asynchronous kerana YouTube diorang boleh masuk bila-bila masa. Kerana apa saya menggunakan YouTube? Sebab berbagai latar belakang pelajar ni lah, dari segi connection dia, speed dia. Jadi saya tak boleh terus gunakan online kerana pada waktu tersebut agak tergesa-gesa untuk saya gunakan online. Dan saya pun faham pelajar kita mempunyai berbagai, contoh kalau pelajar di kampung, mereka menggunakan, mereka mungkin mendapat coverage yang tak berapa sangat. Jadi susah untuk mereka dapatkan online untuk kita buat kelas online lah. Jadi saya gunakan platform YouTube. So langkah kedua, video-video yang saya saya dah buat untuk minggu tersebut, saya akan masukkan dalam YouTube. So video tu juga ada diberikan dalam WhatsApp group tu lah, link tersebut.
And then pelajar, langkah yang ketiga, kalau pelajar mempunyai apa-apa masalah berkenaan dengan video tersebut, mungkin tak faham, ada part-part yang tak faham dalam video tu, mereka boleh bertanya on the spot lah kepada saya melalui platform WhatsApp. Jadi ini adalah saya punya video yang telah saya buat lah selama satu semester sebelum ni. Walaupun dia minggu ke-3 dan sampai habis. Jadi ini adalah video-video yang telah saya buat lah daripada chapter 3.1 sehingga habis lah. So video saya ni agak panjang untuk satu minggu tersebut kerana saya mengajar subjek yang pengiraan tak boleh di-shortcutkan. Jadi saya terpaksa dalam satu chapter tersebut saya terpaksa pecahkan kepada beberapa bahagian. Contohnya kalau 3.1 ni, kalau kita pergi ke kelas, kita bawa saja PowerPoint dan kita boleh terangkan kepada pelajar. Tetapi bila saya buat video ni, kita kena faham bahawa setiap poin yang ada di dalam slide kita perlu diterangkan dengan seterang-terangnya lah. Maksud student kena faham. Jadi disebabkan itu, satu slide tersebut saya terpaksa pecahkan kepada beberapa bahagian agar knowledge yang saya nak beri kepada mereka dapat disampaikan dengan sempurna lah. Jadi disebabkan itu saya pecahkan. Kemudian apabila saya pecahkan apabila saya pecahkan, maka selain daripada video lecture, saya juga ada buat video untuk example saya lah. Macam kalau saya dah buat parallel flow over flat plate, maka saya akan buat satu example untuk diorang faham berkenaan dengan calculation untuk parallel flow over flat plate lah. Jadi saya punya YouTube channel adalah ODL Azmi UiTM lah. Di sini saya akan masukkan semua video saya dan link tersebut saya akan paste kepada WhatsApp group saya. Jadi total ni lebih kurang 42 video lah yang saya buat selama satu semester tersebut. So video dia agak panjang dan saya pun terang kepada student bahawa video yang saya buat ni agak panjang sebab saya nak fahamkan student tu sefaham-fahamnya lah. Saya tak boleh buat shortcut macam tu terang kepada student dan dia cari sendiri. Ada benda-benda yang saya kena terangkan pada mereka dengan sebenar-benarnya lah. Saya tak boleh ambil langkah mudah, just terang macam tu dan selebihnya diorang cari. Tak, saya tidak begitulah. Jadi sebab itu mungkin satu minggu tu kalau kita kata yang UiTM beri adalah 10 minit adalah bersamaan dengan 1 jam. Pada saya tak buat 10 minit selama 1 jam, 10 minit bersamaan dengan 1 jam. Saya buat lebih kurang total video yang saya bagi dalam satu minggu tu adalah 1.5 jam untuk mereka jawab. Jadi bila saya buat asynchronous method ni, benda yang paling saya takut adalah tentang kehadiran pelajar sebab kita kena tag pelajar punya kehadiran. Jadi apa yang saya buat sebelum masuk, sebelum saya beri video tersebut, saya akan bagi Google Form. Google Form tu adalah seperti inilah. Yang ini contohnya attendance 15 April 2020. So saya akan suruh diorang isi nama mereka dan metric cards mereka and then kelas mereka lah sebab saya mengajar 2 kelas jadi ada B and D untuk subjek ni lah. So di sini saya ada menyatakan bahawa ada tulis lah supaya diorang tick yes yang diorang dah terima video yang akan saya beri kepada mereka. So ini saya anggap sebagai satu kehadiran lah. Kehadiran pertama sebab saya ada 4 jam satu minggu. So kehadiran pertama tu adalah untuk 2 jam. So saya kira yang ini sebagai saya punya kehadiran yang pertama lah. So kemudian apabila diorang dah habis saja video, saya pun tertanya-tanya. So macam mana saya nak assess mereka ni faham atau tidak tentang video yang saya ajar. Sebab kita tak tahu diorang pergi YouTube, diorang tengok, mungkin diorang ada yang tengok, ada yang buka dan tinggalkan. Jadi bagaimana saya nak assess tu, jadi saya buat tutorial yang kedua, form. Form ini adalah saya punya attendance yang kedua untuk minggu yang pertama tu lah. Minggu yang pertama pada permulaan saya akan bagi Google Form untuk diorang verify yang diorang dah terima video tersebut. Kemudian di akhir minggu tersebut saya akan bagi tutorial. So tutorial itu saya anggap sebagai kehadiran yang kedua lah. So di dalam tutorial ini
soalan yang saya tanyakan adalah berkenaan dengan video yang saya buat. So jika mereka dapat jawab soalan-soalan tersebut, maka bermaksud mereka dah tengok video tu lah. Jadi soalan biasanya pada yang tu lah, berdasarkan pada video yang saya bagilah. So agak panjang lah. Kemudian selain daripada tu, YouTube video tu saya letak video saya semua. Saya juga ada create Google link setiap pelajar, kerana saya tahu mereka tu tak tahu macam kalau dia orang nak hantar assignment macam mana. Adakah mereka perlu hantar melalui email? Kalau email kita download dan kita perlu asingkan mereka mengikut kelas mereka. Jadi apa yang saya buat, saya create Google link setiap pelajar tersebut supaya bila saya buat macam ni, lambat. So bila saya buat macam ni, mereka hanya perlu klik nama mereka untuk request access kepada folder mereka. So setiap seorang pelajar ada folder mereka tersendirilah yang boleh mereka submit assignment. So contoh dalam folder tersebut adalah yang inilah. So dalam folder yang saya create itu ada assignment 1, assignment 2, final assessment, lepas tu lecture notes dan juga report card ni adalah yang untuk beritahu mereka berkenaan dengan performance mereka untuk ODL lah, keseluruhan ODL mereka tu. So di dalam ni mereka boleh dapatkan lecture note, mereka juga boleh dapatkan properties table. So tak perlu mereka nak pergi ke tempat lain untuk cari nota-nota ataupun informasi berkenaan dengan subjek tersebut lah. So lecture note saya dah masukkan kat sini, ada example, PowerPoint dan sebagainya lah. So apabila habis saja, dan ada juga laboratory yang saya buat Google Drive ini. So Google Drive ni setiap satu group mereka akan submit through Google Form lah juga. Sama. So apabila habis saja satu semester, apa yang saya buat, sebab saya dah buat setiap satu tutorial, setiap satu minggu ataupun setiap satu chapter ada tutorial mereka, tutorial yang saya beri. Jadi apa yang saya buat di akhir nanti, saya nak bagi diorang carry mark, saya akan buat report card lah. So report card ni akan tunjukkan kepada semua pelajar, setiap pelajar lah, berkenaan dengan performance mereka lah. So macam ni kalau ikutkan kat sini, nama dia Muhammad Iqbal. Kemudian attendance dia, so setiap satu ni adalah dia bagi tahu sama ada student tersebut hadir atau tidak pada waktu yang mana saya buat video, saya bagi information berkenaan dengan video lah. So start date kat sini adalah tutorial for Google Form yang pertama. So end date ni adalah tutorial mereka lah. Tutorial 1, so dia ada. So dia jawab, maksudnya dia hadir lah. So keseluruhan ni saya akan tengoklah attendance percentage dia adalah 100%. So yang ini adalah saya tap daripada Google Form tersebut lah. So ada total mark untuk chapter 1, tutorial 1 adalah 19, maka pass mark dia adalah 9. So dia dapat yang ni, so maka saya akan bagi komen jugalah dekat sini. Komen ni auto generate lah. Kalau diorang dapat lebih daripada 80, good job. Kalau lebih daripada 90, diorang adalah outstanding lah. So di sini bila saya buat assessment tu, saya akan tunjukkanlah markah diorang tu. Kalau ada 5 soalan, maka ada 5 lah kolom yang ni. So di sini diorang akan tengok dan dapatlah markah percentage carry mark diorang. So daripada yang assessment dan juga tutorial ni, apa yang saya boleh assess ke student adalah berkenaan dengan overall performance dia lah. So yang ini saya buat untuk saya bagi tahu pada student pada chapter manakah yang mereka tu ada masalah. So yang hijau ni jika memenuhi keseluruhan Spiderweb ni, maksudnya diorang faham keseluruhan chapter lah. Jika ada kekurangan di sini, mungkin ada part-part yang mereka tak faham. Jadi mereka boleh bertanya pada saya lah bila diorang buat revision ataupun apa-apa sajalah. So di sini untuk lab distribution marks pun ada juga. So yang ni based on rubrics lah.
So jika mereka dapat 24, apakah diorang punya markah ataupun komen untuk part domain bagi video of operation of heat exchanger. So bila saya buat Google Drive tu sebab senang untuk saya sebenarnya bila buat Google Drive ni kerana saya boleh access student tersebut and then saya boleh tanda soalan tu melalui Google Drive terus. Jadi saya boleh student tersebut boleh tengok juga markah diorang melalui assignment Google Drive mereka lah. Saya rasa untuk yang saya tab kehadiran pelajar tersebut daripada Google Form tu saya gunakan Microsoft Excel saja. Kerana kita tak selalu buka Google Form. Jadi apa yang saya buat nama student and then saya tulis tarikh tersebut lah. Kemudian apa yang saya buat kat sini adalah saya akan panggil respon yang ada dalam Google Form tersebut ke dalam Microsoft Excel. So macam mana saya buat adalah saya pergi kepada data and then saya akan from web yang ni. Saya akan tekan from web ni untuk extract data daripada Google Form tersebut lah. So jadi bila kita tekan from web ni, apa yang keluar adalah mereka nak yang ni nak minta URL. So mana nak dapat URL ni? Kita boleh dapat melalui Google Form lah. So yang ni, contoh saya ambil yang 15 April ni. So kita boleh tekan respon ni. Ni pertama kalilah, selepas ni tak perlu buat lagi. So first saja, sekali saja, kemudian kita boleh refresh melalui Excel sajalah. So bila kita tekan respon ni, ada button yang ni. So, kita hanya tekan and then akan keluarlah respon yang daripada Google Form ni. So kemudian kita akan pergi pada file. So kita akan pergi pada publish to web. So publish to web ni, kat sini ada entire document and then web page. So yang ini kamu kena ubah kepada comma separated value .csv. Kalau kita ambil web page, dia tak format tu tak difahami oleh Excel. Jadi saya akan ambil comma separated. Kemudian yang inilah link inilah yang saya akan copy. Kemudian saya akan pergi kepada Excel saya dan saya akan paste di sini. Kemudian saya tekan OK. So dia akan extract data daripada Google Form tersebut. So yang ni dah dapat semua and then load sajalah. So Excel akan masukkan ke dalam kita punya masuk ke dalam Excel lah data daripada respon daripada Google Form tersebut. So bila kita dah buat begini, untuk kita check semula, kita tak perlu pergi kepada Google Form ni. So apa yang saya buat kat sini adalah hanya tekan saja refresh yang ni. So dia akan refresh keseluruhan Google Form yang ada. So maksudnya kalau student tu dah jawab, kita tahu daripada Google Excel sajalah. Buka Excel, tekan refresh and then kita tahulah student tu dah jawab ataupun tidak. So ini yang saya buat lah. Setiap kali saya buat Google Form tu, saya akan create saya akan create link untuk ke Excel. So bila saya dah dapat semua ni semua kehadiran, jadi saya akan panggil dia ke dalam Google Excel yang lagi satu yang saya buat. Yang mana dalam Excel ni akan ada keseluruhan tutorial, kehadiran pelajar, lagi dia punya apa kita panggil assessment diorang. So daripada sini saya akan panggil dia masuk ke dalam ni lah untuk dapatkan report card saya ni lah. So di sini setiap pelajar sebenarnya akan dapat satu Excel, satu PDF lah sebab saya akan print to PDF. So kat sini dia akan ubah lah. Kalau nombor 1 ni Ashraf Daniel, so dia akan tunjukkanlah markah untuk Ashraf Daniel ni berapa. So performance dia bagaimana.
So lagi contoh nombor 2, dia mengikut kepada nama pelajar tersebut lah bagaimana dia performance mereka terhadap ODL saya. So selain daripada tu, yang ini juga reflect kepada saya lah sama ada video yang saya buat tu diorang faham ataupun tidak. Okey. Saya rasa itu saja sebab tak banyak yang saya nak share sebenarnya. Mungkin ada soalan ke nak tanya berkenaan dengan apa yang saya buat ni lah. Sebenarnya senang untuk kita kalau kita buat Google Drive ni kerana kalau nak minta audit, minta kita data, bukti dan sebagainya, kita hanya boleh klik and download sajalah file tersebut. So mungkin ada tanya, mungkin ada yang tertanya bagaimana kita bila kita dah buat macam ni, macam mana kita nak keluarkan Google link tersebut. So macam mana nak buat? So kita tekan pada folder ni, Ashraf Daniel ni, kita tekan right click. Kemudian kat sini ada button share. So kita tekan saja share. Okay, kat sini ada restricted only people can open this link. So kita copy link ni saja dan kita paste pada nama dia lah. So once pelajar dah dapat Google link tersebut, mereka akan klik and then request pada kita. So kita akan tengoklah sama ada yang request dengan yang request untuk folder tersebut adalah Ashraf Daniel ataupun orang lain. Contohnya, selepas kita dah dapat, selepas kita dah link kepada student tersebut, dia akan jadi begini. Cik Azmi, ada satu soalan ni. Ya. Daripada Puan Azlinda, ditanya boleh tak kongsikan cara Cik Azmi buat spider web mapping tu. Macam mana you buat spider web mapping tu? Oh, saya buat spider web mapping ni berdasarkan kepada saya punya tutorial ni lah. So kalau tengok tutorial ni, setiap tutorial ada markah dia sendiri. So untuk buat spider web ni, saya letakkan rating dia adalah 10 sebenarnya, bukan 5. Tak mungkin maksud dia bentuk ni, macam mana dapat bentuk spider web ni? Adakah ada software buat ada? Dia ada di dalam Excel, insert ni. So kita boleh cari. Boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk. Okey. Sekejap saya pun ingat lupa. Di sini. Kita boleh pilih di sinilah. Sekejap. So sekarang yang saya punya total mark ini adalah tutorial yang saya tengok pada chapter 3.1 lah. Saya akan tambahkan total mark tersebut. So obtain mark mereka. So saya akan bagi dan dapatkan rating dia untuk 10 lah. Saya buat semua ni adalah rating sebanyak 10. So selepas saya dapatkan rating tersebut, apa yang saya buat, saya akan select ni lah. Sebab ini chapter dan ini adalah dia punya nama, rating dia. Jadi saya akan pergi kepada insert ni. Saya klik. Dan pergi kepada sini. Dan akhirnya pergi kepada radar ni lah. Mungkin yang color-color tu dalam tu macam mana diikut based on apa ya? Color maksudnya? Yang dalam ni, dalam hijau. Hijau ni? Hijau ni saya, kalau kita lihat pada sini, graf ni kita boleh format sebenarnya. Kita boleh tukar dia kepada full color. Tapi pada asalnya dia memang begini. Tapi saya nak nampak yang student tu boleh tengok dia hijau keseluruhan, saya adjust dia punya ni lah, chart ni.
Sekejap sebab dah tinggal lama benda ni jadi saya ingat-ingat lupa. Sorry. Saya buat kepada sebab dia colourkan keseluruhan ni. Rasanya yang fill tadi tak, Cik Azmi? Ya, Tadi right click tadi tu ada fill color tadi. Right click pada gambar. gambar. Tu fill tu. Cuba tukar apa-apa. Dia, tapi saya adjust kat sini lah. Cumanya saya ingat-ingat lupa. Sorry. Lupa pula. Tapi sebenarnya saya buat tu adalah daripada yang ini. Kemudian saya akan adjust dia punya setting untuk yang ni sajalah. Agar dia colour keseluruhan. Mungkin saya akan bagi tahu pada Puan Azni Linda selepas saja program ni kot. Sebab saya pun ingat-ingat lupa. Kena revise balik. Sorry. Ada soalan lain tak? Sementara tu saya cari dulu. Series. Kalau ada peserta dalam ni yang ada soalan ke, boleh bertanyakan soalan di ruangan chat. Saya boleh tolong bacakan. Okey, dah dapat. Salah pilih sebenarnya. Okey, sorry So, saya pilih yang ni, dua ni. Kemudian saya insert di sini and then pilih yang ni. Sebab dia ada 3 kat sini. So, boleh pilih sama ada nak buat radar tu begini ataupun macam ni lah. So, dia akan keluar beginilah. So, nanti boleh adjust sendirilah. Buang yang ni, kita boleh buang. So, dia akan jadi macam ni lah. So, dan adjust sendirilah kedudukan dia. So yang kat sini adalah bukti yang student-student saya lah. Student saya bertanya pada saya. Saya akan inform pada student berkenaan dengan kuliah saya. So final assessment dan sebagainya lah. Macam ni. Saya bagi attendance saya yang pertama. Kemudian videonya. Dan di akhirnya adalah tutorial. Encik Azmi ada soalan, macam mana cara marking?
Oh, marking saya gunakan kami. So sebab tu saya gunakan Google Drive supaya saya senang untuk marking pelajar tu punya assessment lah. Jadi apa yang saya buat, contohlah saya buka Hazim Ilmi ni. So yang ni, so saya akan pergi open with ni, kemudian annotate with kami sajalah. Saya akan pergi kepada kami ni. So saya tak register pun, saya gunakan kami yang biasa sajalah. Yang boleh diakses bila-bila masa saja. So bila saya guna ni, saya akan pergi kepada drawing lah. Drawing ni ikut pada saya lah. Sama ada saya nak dia punya drawing, line tersebut tebal ataupun tak, bergantung pada yang ni lah. Kemudian saya akan ambil yang merah. So dalam pada masa sama, saya tak tanda menggunakan mouse. Saya menggunakan Wacom untuk tanda setiap point ni lah. So bila Okey, Cik Azmi, ada lagi satu soalan. Boleh kongsikan apa yang ada di website Google Slide Encik Azmi dari segi susun atur tab dan konten? Apa dia tadi? Kejap. Soalan dia lah, boleh kongsikan apa yang ada di website Google Site Encik Azmi dari segi susun atur tab dan konten. Oh. So dalam ni untuk course file saya lah sebenarnya. So course information ni saya dah unlinkkan dia sebab confidential. Jadi di sini ada timetable saya lah. Timetable ni jadual saya untuk semester ni lah. Semester lepas, minta maaf. So saya boleh tengok saya punya Google, saya punya timetable untuk semester lepas. Kemudian lesson plan saya boleh klik. Dan ini adalah lesson plan untuk semester lepas lah. So pelajar akan diberi lesson plan ni sebelum kelas bermula. Dan attendance ni adalah yang saya cakap tadi lah. So attendance yang pertama, start date saya adalah 15 April 2020. So student verification ni, so yang saya tunjuk tadi lah form dia. And then tutorial 1 adalah untuk tunjukkan pada, untuk mereka jawab untuk saya tahulah mereka tu dah tengok ataupun tidak video tersebut lah. So setiap minggu dia ada 2 Google Form yang berbeza. Saya tidak menggunakan satu Google Form untuk isi bagi setiap minggu. Walaupun Google tu ada tunjukkan kehadiran ataupun tunjukkan time diorang stamping tu, tapi pada saya ianya agak berserabut, jadi saya buat satu Google Form. That's why kalau nampak tadi saya punya Google Form tu terlalu banyak. Sebab saya takut saya terkeliru. Jadi yang itu adalah kehadiran saya. So teaching evaluation ni biasalah SUFO. UiTM ada create SUFO, jadi ini adalah feedback diorang lah. Maksudnya dari segi pengajaran saya tu, diorang akan evaluate saya melalui SUFO tu lah. Jadi coursework assessment saya ni ada assessment 1. So saya akan bagi juga answer pada mereka. Assessment tu adalah laboratory saya lah. So di sini akan ada saya letak sampel yang tinggi markah mereka. Lepas tu moderate dan juga low. Nanti kata kat office. So assessment tu laboratory saya ada eksperimen A dan eksperimen B. Dan final assessment lah. Kemudian yang ni saya tak link lagi. So untuk lecture video ni saya letak ke semua video dalam ni lah. Dan lecture note ni adalah nota. Sebenarnya lecture note ni student boleh dapati daripada Google Drive yang saya create tadi. Yang ini adalah nak tunjukkanlah ada nota-nota saya untuk 245 ni lah.
Dan level 3 semuanya ada dalam tu lah. Ni adalah lab instruction mereka lah. Ini juga mereka boleh dapat, student-student saya boleh dapat daripada Google Drive tu. Dia macam satu center yang diorang boleh tengok semua yang berkaitan dengan heat transfer. Yang subjek heat transfer yang diorang ambil lah. Dan ni macam tadilah. So untuk level 3 dia ada group di sini macam saya cakap tadi. Kat sini lab report diorang lah. So saya tanda semua melalui kami. Saya tak gunakan yang lain lah. Itu saja yang ada dalam saya punya Google Site. Okey, Cik Azmi, rasanya dah tak ada soalan lagi. Mungkin kalau ada soalan tersebut saya akan bacakan selepas perkongsian kedua daripada Dr. Aminah. Okey. Okey, terima kasih kepada Encik Azmi Roslan atas perkongsian yang cukup menarik sebentar tadi. Saya rasa para peserta yang ada di bengkel pada hari ini mungkin agak teruja sebab apa, bagi saya pun saya sendiri teruja dengan Google Site Encik Azmi agak kreatif. Okay, amazing juga. Okay. Mungkin kita akan buat perkongsian seterusnya selepas ni. Alright, untuk seterusnya, sesi kita seterusnya ialah sesi kedua daripada penceramah ataupun penceramah kita yang kedua. Okay, sebelum sesi perkongsian kedua dimulakan, izinkan saya sekali lagi memperkenalkan latar belakang penceramah kedua kita pada hari ini. Penceramah kedua kita pada hari ini ialah Dr. Aminah Bibi binti Syed Davi. Okay, beliau adalah seorang pensyarah kanan di Akademik Pengajian Bahasa UiTM Changan Johor, kampus Pasir Gudang. Beliau baru saja 4 bulan menjadi ahli keluarga UiTM. Sebelum ini beliau bertugas di UTM Skudai. Beliau adalah seorang guru terlatih dan berkelayakan yang mempunyai pengalaman selama 28 tahun dalam bidang pendidikan bahasa Inggeris. Dalam dunia pendidikan pula, bidang yang beliau ceburi adalah pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, pengajaran bahasa bersepadu dalam talian, analisis interaksi bilik darjah dalam talian, kemahiran komunikasi lisan dan banyak lagi. Tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menjemput Dr. Aminah Bibi bagi menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang semua kawan-kawan. Saya tak hebat lah macam Encik Azmi tadi, sangat hebat perkongsian beliau. So mine is simple, but I think saya nak implement benda ni di UiTM. So I share first my slides. Okay, macam moderator cakap tadi lah, saya baru 4 months in UiTM. Sebelum ni lama saya di UTM Skudai, jadi 17 years. Jadi apa yang saya nak share ni, it's more to UTM punya platform lah. But I really hope to implement this in UiTM. Maybe saya nak cari, the reason for sharing pun ada nak cari experts from UiTM to collaborate with me with this project. Dalam ni maybe I can mix BM and BI. Biasa BM normal conversation okay je, kita tak risau grammar kan. Tapi when it comes to formal presentation, I'm more comfortable speaking in English. Jadi minta maaf banyak kalau there's a mixture of languages here. So what I'm going to share is public speaking. Sebenarnya it's not the traditional public speaking where we have it in the class, kita ada face to face dengan student. It's more to online version. So dah lama sebenarnya saya mengajar oral communication, effective oral communication, workplace communication. Tapi setelah banyak tahun mengajar pun, I noticed that our students are very scared, very nervous when it comes to presentation skills, And then newspaper, government,
researchers semua pun kata student kita kurang ability in communication. So sedangkan kawan duduk berfikir lah macam mana kita nak improve our students' communication skills. So we came out with this idea where we came out with an online public speaking platform. Kenapa pilih online? Sebab kita punya generation now is no more. Tengoklah sekarang COVID pun kita dah online. This is far beyond before COVID. So generation yang sekarang ni bukan lagi generation millennial yang kita sebut millennial. No more. The baby ni yang keluar, yang toddlers now, what we have our children now, and maybe your children ya. Jangan tertipu dengan gambar poster nampak saya muda sangat dalam tu. It was taken from my Facebook, I guess. So zaman-zaman anak anda lah kawan-kawan kan yang baby kecil ni. Mereka ni from mother's womb pun dah diintroduce dengan handphone, dengan screen and everything. So kalau kita kasih buku, kalau kita suruh dia bercakap tanpa buku macam tu, tanpa screen kan, they don't feel comfortable. So their whole world revolves around screen ya. So kita kenalah generate something yang diorang suka, especially when it comes to English language. Nak cakap English ni memang payah lah. When you don't like the language, automatically you don't like everything about English language. That's why when you ask them to speak in English, you ask them to present in English, there's so much of excuses. So we thought of coming up with something that they like. So we came up with this idea and then we are giving them flexibility of learning. Mana-mana pun dia boleh belajar, kat mana-mana dia duduk, dia sambil santai dekat hati pun dia boleh still learn public speaking skills ya. And kalau kita buat public speaking dalam kelas, biasanya ada student-student shy, very passive. So diorang ni kalau bahasa Inggeris memang susah nak bercakap. So kalau ada satu platform macam ni, maybe we can, masa tu lah terfikir maybe we can help these students to come and be brave enough to speak in English and present something in English because they really need this in their workplace. And then dan juga saya rasa macam saya unfair to my students whenever sebab macam di UTM lah saya baru lagi di sini, so konsep syllabus ini saya belum tahu lagi, baru tengah belajar lah. So di UTM tu kalau kita ajar oral communication skills ataupun workplace communication, within that 14 weeks kita ada macam-macam komponen dalam tu, bukan public speaking aja. Kita ada email writing, kita ada discussion skills semua. So maximum for oral presentation ataupun public speaking input and practice that we give to students, maximum 4 jam dalam tempoh satu semester. Dalam 4 jam tu kita dah bagi input sikit, bagi dia praktis sikit satu kali. Itu pun kalau nasib lah, kalau kelas sangat kecil, let's say less than 15, which is sangat-sangat rare. Normally it will be like 20 over to 30 students per class. So kadang-kadang ada student memang tak dapat praktis. Tiba-tiba the second class you come in and you evaluate them, you assess them in a language which they don't use at all. Suddenly you ask them, you give your input and there you go, come next week we have, after 2 weeks there's a what do you call, assessment. Dia practice macam mana, dia apa, semua kita don't bother. Tak boleh lah kan macam tu. So we thought of giving this online session supaya diorang pun ada opportunity to practice. Kita bagi cukup-cukup practice before we actually evaluate. Dan banyak ramai yang mula kata public speaking ni macam mana aja online, tak boleh, because public speaking is speaking in front of people, how can you do it online? Nah, sebenarnya tak ada evidence pun dalam research yang kata online learning ni inferior to the traditional public speaking class. This is where they gain the confidence, everything before they actually go in front of people to speak slowly. So we came out with this platform lah, online public speaking. Bukan saya yang buat ni, kebetulan saya minta grant, saya dapat grant, jadi saya minta lah experts in computer, in coding, in website designing. I came up with this website. I gave the content. Content wise semua saya bagi, tapi design apa semua saya minta expert from computer yang tolong saya lah.
So I name it online public speaking course. So student bila masuk dia kena login kat situ. Bila login, tujuan dia ialah kita nak didik dia ada satu community for learning. Nak mula-mula start tu diorang takkan go and bravely in front of people to present. So definitely they have this community where they can help each other first besides the teacher. Yeah, they help each other first dalam community kecil ni before they go out and present their speech. Kalau tengok tu orang putih yang cakap, kenapa saya ambil mata biru ni? Sebab ada satu konsep ni kadang-kadang orang kita ni bila yang, sebab dulu-dulu ni kurang lah webinar semua kan. So when it comes to YouTube, everything is more to westerners doing videos. So kebetulan di Language Academy kita di UTM ni memang kita dulu ada engage seorang westerner ni sebagai language teacher. Jadi saya bayar dia, konten semua saya bagi, dia baca je. Dia present lah. Saya bayar dia sebab ada geran kan, duit sendiri tak ada lah. So we paid him, kita pun keluarkan 9 videos, given input for 9 videos on this website. So student untuk tajuk public speaking tu saja, we broke them into 9 videos. Meaning dalam public speaking kita ajarlah dalam unit 1 ni memang introduction, lepas tu macam mana nervousness tu dia nak hilangkan the fear of speaking in front of people, macam mana nak keluarkan introduction yang baik, conclusion, delivering tu macam mana. So we put into different units, and in each unit dia ada first video. So bila dia klik ni, dia akan nampak video lah. I'm so sorry I can't open the real video now because this whole website is placed in UTM server. Saya bukan staff UTM lagipun saya ambil kontrak untuk 2 tahun menyewa server UTM untuk test run ni. So belum sempat saya nak ni, saya pun dah tukar lah. So that's why I said I really wanted to do it in UITM if it is permissible lah. So bila dia klik butang hijau ni, it's playing the video. Katalah dia tak nak video tu, dia boleh ada gist of information of the speaker, ada notes to download, and also kat sini setiap unit ni dia ada task. Maknanya dia kena buat sesuatu, bukannya just view sajalah. Dia kena ada tugasan untuk setiap satu units. Okay, for example this one, dia tengok video, dia akan tengok input video, and at the side sini masa orang ni bercakap, takutlah orang putih bercakap kan, tak faham. So kita bagi dia gist dia apa, helpful tips lah. So kalau dia rasa macam aku tak nak tengok video lah, susah nak download ke apa ke, so we provide notes. Apa yang speaker tu cakap memang exactly the same thing is in the downloadable notes. So they can download the notes and read the whole thing in that particular topic. Once dia dah bersedia, dia dah faham, dia dah tengok video, dia dah faham macam mana nak buat. Contohnya kalau tajuk ini, contohnya katalah tajuk unit 2 kan. So student akan record diri dia presenting that particular unit punya scope. Dia akan record and they will upload into the website. Bila dia dah bersedia, kita tak paksa lah. Bila dia dah bersedia macam ni dalam, we always say around 2 to 3 minutes or 5 minutes video untuk starting So they will upload. So yang biru ni ialah semua yang student upload contoh. Jadi untuk unit 2. So dalam unit 2 ni, ini adalah video-video. So kalau dia nak tengok video kawan ni contohnya student ni upload. So bila dia klik biru, dia akan dapat tengok lah video yang tadi tu, student tu present. And yang putih ni, ialah dia boleh give comments or feedback to the student. Okay, you kena betulkan ni, you have to do this. Kita bagi comment for improvement. Tapi sebelum tu dalam kelas, saya juga telah I give helpful tips on how to give good feedback to your friends. Bukan just cakap you are good, okay, good, tak ada. What they should do, how they should give comments to their friends. We practice and give examples to students. So
Selepas tu dalam contohnya inilah bila dia bagi feedback, dia akan nampak seperti ini, di mana ini video yang dia upload, contohnya student A upload ni. So bila kawan-kawan komen tadi, semua tu akan pampang lah, I mean it will be displayed here. So student ni will be able to read all the comments from the friends. Memang open untuk kalau 40 orang dalam grup tu, 40 orang lah dia boleh tengok semua komen ya. People give to her and she also can read. Dalam masa yang sama ada satu kolom untuk journal dia. Apa dia buat hari ni? When she logged in into that website, what did she do? Did she view other people's video first? Did she give feedback to her friend's video? Did she herself do something to improve her own speaking skills? Kita buat. Tapi komen ini yang reflection dia ni hanya dia saja yang tahu. Of course besides the lecturer lah. So dia saja, kawan-kawan tak boleh baca. So it's her own personal reflection video, journal dia yang ditulis. Tapi dia tak tahu lecturer sebenarnya accessible because we want to see what they are doing. And saya lupa nak highlight kat sini ada satu lagi, teacher's comment. Ini teacher pun akan masuk bagi feedback. Macam mana presentation you, apa semua. Tapi this feedback student lain tak nampak. Student yang upload video tu sahaja yang nampak. Jadi it's quite very personalized personalized feedback to the student speaking lah, between the lecturer and the student. Okay. So bila kita orang dah buat tu for 3 semesters we went through, Alhamdulillah kita nampak student actually can perform. They have improved. Contohnya satu group aja ni, memang dia orang punya performance increase. Dan ada yang sampai markah 22 dia punya difference before and after. Okay, initial and final ni kita buat dalam kelas. Bukan ambil daripada ni lah. Sebab kita masa 4 jam, tak ada masa banyak. So initial speech before we introduce them to the website, kita buat dalam kelas, we evaluate their speech. After that, they go through this for 4 to 5 weeks. Dah puas hati tu nanti, at the end, kita akan buat lagi satu dalam kelas juga. So we noted that there's a lot of improvement. Contohnya student ni sampai 22, ni 18. So what I did was, kita tak tengoklah, ini contoh saya tak boleh nak reveal muka dia kan. Saya sembunyikan sikit je lah muka dia. So ini initial dia, inilah student kita sebenarnya. The way that they stand, the way they hold their papers, they read, and garus sana garus sini kan. Tangan macam ni, terlipat-lipat kan. These are our students. Bukan dia orang tak boleh do public speaking, but actually they are not used to doing it in a language which they don't speak. Kalau kita pun suruh kita present in, macam saya lah, kalau suruh saya present in Mandarin ke, in whatever language, German ke, memang tak boleh. So we have to think of that for our students lah. Tapi selepas tu, tak payah tengok video dia lah, tengok gaya dia pun dah tahu kat sini. He improved a lot daripada feedback kawan, the confidence that he gave. Tengoklah dia senyum kat sini, dia memang nampaklah perubahan dari diri dia sendiri. In fact, tengok pakaian dia pun kita boleh tengok ada perbezaan. Sebab kawan-kawan boleh komen anything in terms of delivery, in terms of language. Tapi kebanyakannya dia orang akan sebut tentang eye contact, tangan, pakaian. Sebab language wise tak ramai yang bagi komen ya. And then ini yang student yang kedua tertinggi tu. Mula-mula macam ni lah dia. Gaya dia, tengok kaki dia macam nervous lah. Kita nampak muka dia sangat nervous, tengok baca kan. Tapi selepas tu she's more confident. Tengok tangan dia, gaya-gaya sini semua. Gaya dia macam speaker lah. Adalah improvement. Memang kita tak boleh expect miracle to happen within that 4 weeks. Tapi there's a lot of improvement that we notice that happen to our students ya. Gaya dia. So kita orang pun tengoklah dia punya journal dia, apa benda yang dia orang cakap semua kan. Memang dia orang kata they feel confident. They are very happy to have this kind of platform because they are motivated to speak. They have friends to help them. No, they don't feel nervous that much compared to speaking in front of people. And then we did a focus group interview. So a few of the students sat together. We asked them. Memang very positive comments from them ya. Tengoklah yang dia kata dia boleh independent. Dia dah dengar, dia dah tengok video.
Lepas tu dia dah baca komen kawan, dia decide whether he wants to take up that comment. Betul ke kawan dia cakap ni, dia nak ikut ke tidak ke? It's them making the decision. When you come to university, it's you, the student, who's going to make the decision. We can't be helping them to make decision for them. So we have to teach them to make decision, act independently. So I think Alhamdulillah, this platform really helped them to do, ya. Sampai kita pun tanya dia juga, so maknanya you dengar je kawan you feedback, you terima ke? Dia kata of course not, I will make sure kita tengok dulu betul-betul tidak. Macam mana dia tengok? Dia tengok baliklah video dia. Dia tengok video, betul ke kawan I cakap I macam ni? So from there, this is where how they improve themselves in the speaking skills, ya. Lepas tu kita tengoklah, bila kita kaji balik kan, kita tengok semua dia orang, the comments that they give is they have better confidence level when speaking in English, kuranglah nervousness, they have better motivation, they become more independent. Lepas tu sampai dia orang seronok tu, dia Google, YouTube, dia boleh cari sendiri video-video public speaking untuk dia dengar, no? They self-reflect on how to do better in public speaking skills. In fact, they also like the idea of discussion between peers. Selama ni dalam kelas, kalau kita ajar public speaking ke or presentation, normally the teacher will be giving the comments, and normally it will be very general because we don't want to embarrass the student. And then kalau ada sesi di mana, kadang-kadang saya pernah juga cuba, kita sediakan template where students, when the friends are presenting, kawan-kawan comment, and then all the comment give to that particular person. Still, it is not genuine. Saya rasa nak cepat kan? Dalam kelas berapa ramai yang kita boleh komen kan? Ini flexible, very flexible. You comment on your own time, sweet time, tengok video bila-bila, boleh komen. Tapi I ada bagi minimum number that dia orang kena komen lah. Dia kena tengok berapa video dan dia kena bagi berapa video, comment on video kawan lah. And must be very encouraging, motivating kind of comment. Tak boleh downgrade, tak boleh. Ada rules dia lah that they have to follow. And then of course they like the idea of having infinite revision opportunities. Dia multiple, dia tak puas hati, dia buang video tu, dia buat lagi sekali, dia upload lagi yang lain. This happens many times until they feel really confident of themselves. So more in terms of public speaking, kebanyakan mereka memang improve in terms of delivery and voice control. Delivery tu macam mana eye contact dia, macam mana hand gestures dia, pakaian dia, smile ke tak smile ke, okay? I mean body, facial expressions lah. And then language and proficiency tu, language tu memang agak kurang sebab dia orang tak ramai yang comment on language, tetapi kerana ini adalah prepared speech. Public speaking is mostly prepared speech. So they have the opportunity to correct their language first before they upload things. And they manage to organize. Kalau dulu dalam kelas hentam je lah sebab sekali je present lagi pun kan. Hentam je lah. Lecturer takkanlah kasih fail kan. Ya, kalau saya dah present pun insyaAllah lulus tu lulus tapi markah je lah dia kan. So now they have more organized presentation. Macam mana presentation for public speaking? Okay, so my future plan is the reason for me to share this. Saya tak boleh tunjuk macam mana nak create that website. I really hope there are many experts here listening to this presentation. Macam Cik Azmi tu, and so saya salute lah for the computer knowledge that you have. Maybe some of you are experts in the language, kita boleh collaborate, and some of you maybe computer experts who can help me to design the website, and we can do this for our students here. Kita we help our students lah, macam tu. Dan sebenarnya kalau tak nak guna ni, saya share dulu stop. Kalau tak nak guna ni, satu lagi yang boleh kita guna, konsep dia lebih kurang sama ialah YouTube. Masa dulu YouTube ni tak berapa popular sangat. Lepas dah mula webinar-webinar ni kan, YouTube sangat-sangat popular sekarang kan. So dalam YouTube, kita boleh konsep ni boleh guna untuk YouTube. Meaning dalam YouTube boleh komen. So students can upload into the YouTube. Ada 1 tahun saya buat macam tu.
kita upload dalam YouTube and students comment there. Still, it is not really personalized sebab tak ada konsep nak tulis journal sendiri, nak apa tu, teacher can comment privately, macam still tak personal lah macam yang kita boleh buat website ni. So kalau ada sedikit ilmu yang saya sampaikan, alhamdulillah. I welcome lah for people to collaborate, insya-Allah kalau diizinkan. That's all. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana? Okey, ada soalan ke untuk Dr. Aminah daripada peserta-peserta dalam bengkel ni? Okey, Assalamualaikum Doktor. Saya Haikal. Salam. Jaikal. Nak bertanya sikit lah, mungkin a bit off topic. But as you mentioned, memang challenge lah for us lecturers when we have students. This is just my point of view lah. I also like a normal, English is not our first language. So I also understand students struggle conversing in English and also obviously to present or perform in English lah. But I wonder if you don't mind, if you have some input, why there's a generation gap between during my father's generation, even though they didn't belajar sampai university, tapi they have a very good command of English. Why there's a so different in terms of the generation? Yeah, do you have any ideas why those people in? I think the last English school was in the year of 1970s or 75, if I'm not mistaken. After that batch had finished, when they revert everything into national school, the command of English is not like our father's generation. So, okay, that's my question. Thank you. Terima kasih Encik Aikal. Sebenarnya I think it's the education system kot. Dulu like during even my parents' time pun, the syllabus was fully in English. They don't take SRP. Masa zaman saya dah SRP, penilaian darjah 5, SRP, SPM masih ada lah. So before that it was LCE. SRP tu LCE. Jadi diorang kena jawab semua dalam bahasa Inggeris. Semuanya syllabus is everything in English. So by hook or by crook diorang kena pandai dalam bahasa Inggeris. Bila zaman saya dah lahir tu, walaupun saya dah tua sikit kan. Tapi zaman saya dah lahir ni, it's towards the new KBSR. Dulu panggil KBSR. I took penilaian darjah 5, kemudian SRP, kemudian SPM lah. So semuanya dah ditukar kepada zaman tahun saya lahir tu, dah tukar ke revert to bahasa Melayu. Everything is taught in bahasa. So I think that could be a problem there. And then later when they introduce ETAMS, what do you call the English, Maths and Science in English, saya experience anak saya sendiri sebab saya bahasa Inggeris, suami saya cikgu bahasa Melayu, jadi we have two major language in the family. Jadi anak-anak kita open, whatever language that you grasp on. Of course father wins, saya pun kalah lah. Children are more prone to speaking bahasa at home. So lepas tu, bila ada sistem di mana maths and science were taught in English, I notice anak saya yang seorang ni yang termasuk dalam sistem tu, masa dia darjah 1, 2, 3 totally was in English. When he came to, he was very good in English. He was very good. We don't speak English at home at all. Yelah sikit-sikit tu biasalah kan. The words will come of course. But to formally speak in English at home memang tak ada. So dia nampak sangat bagus dalam, tapi bila tiba-tiba sistem tu tukar balik kepada asal, he lose quite a lot of the vocabulary that he has because we don't use the language. Kita tak pakai. So memang dia lupa sedikit. Kemudian tiba-tiba bila form 1, benda tu introduce balik, dia regain balik lah knowledge dia. Dia boleh lah cakap balik. Kemudian tukar lagi sistem tu. So I think that ada contribute sikit lah kita punya ni kot. And then another thing is I also sometimes
sedih lah tengok cikgu-cikgu bahasa Inggeris when they teach English in the classroom, dalam student kita cuma ada 2 jam, 30 minit untuk belajar bahasa Inggeris. Even that particular hours pun mereka menggunakan bahasa Melayu. Kalau main sekolah Cina, guna Cina, Mandarin. Kalau sekolah Tamil, guna bahasa Tamil. So, by right, English teachers, when you teach in the classroom using different than English, another language besides English, sebenarnya boleh dikategorikan sebagai cikgu tu fail untuk mengajar. Kecuali dalam keadaan yang betul-betul terdesak. Dah cuba demonstrate, dah cuba explain, dah cuba macam-macam, but still the student cannot understand at all. Mungkin student masalah. Then only you can revert to the bahasa Melayu untuk bantu dia sedikit. Kerana apa? Bila first time you masuk kelas, you tiba-tiba cakap, okay class, please take out your book. Budak memang tak faham. Memang first time when you come to class, when they don't have any exposure to English language, especially when you teach rural areas, memang itu memang dah kita kena terima hakikat. Sometimes we don't speak English at home. Saya pun dulu masa kecil tak cakap bahasa Inggeris pun. But the exposure that we get in school makes us love the language. Jadi bila cikgu masuk kata take out the book, nanti budak pun terpinga-pinga, cikgu terus automatically nak mudahkan kerja, cikgu akan kata, keluarkan buku. So student tahu, the next time when cikgu cakap something, kalau I tak faham, it's okay. She's going to translate that. So dalam kepala dia cuma dengar yang bahasa je lah. Dia buang lah yang English tu. Kalau English ni kita tak guna, kita tak pakai bahasa tu, benda tu akan jadi beku. Contohlah kita sebenarnya, when I speak in English, actually everyone can understand because we are using very normal, simple vocabulary. Sebab perkataan semua dah ada kat sini, dah ada beku-beku dah kan, masa kita sekolah kita dah belajar kan. Ada. But because we don't use the language, perkataan tu contohnya bila orang tanya, what did you eat today? Sebenarnya kita tahu dalam hati kita nak jawab, I ate contoh fried rice today. Kita nak jawab tu, tapi bila kita buka mulut nak berjawab tu, I ate nasi goreng. Nak cakap fried rice tu dah lupa. Padahal sebelum tu dalam kepala, dalam brain kita dah compute dah benda tu, fried rice. Sebab kita tak guna. So that is why I really encourage kalau ada kawan-kawan kita yang cikgu bahasa Inggeris, yang saudara-saudara mara kita cikgu bahasa Inggeris, please tell them never ever revert to English bahasa or any other languages except for real urgent or emergency state in the classroom. Mesti guna bahasa Inggeris. Sebab student bijak. I think I answered your question. Yeah, just, if you don't mind, Doctor, just a bit of follow-up. Meaning that I can see your point of view, but the issue is that when we have students like, they have from primary 1 until to form 5, they already study like about 12 years of English. And then when they come to UITM as a diploma student, can you give some advice how for us to somehow push them to practice their English? Because I think that's the main challenges facing us lecturers. Okay. Are you teaching English? Are you one of the English lecturers? Sorry to ask. No. Yeah, I'm from chemical engineering. Alhamdulillah. Thank you very much for helping the APB team, Sebenarnya betul. It's not easy. But satu yang saya nak share ialah sebelum saya buat online public speaking website tu, saya ada buat research just to calm you down, UITM students are still good, When I did this before embarking on doing the website, saya buat research on need analysis lah. Saya pergi ke industrial area around Pasir Gudang ni, saya pergi beberapa, saya dah lupa berapa company, saya interview human resource dia, dan juga saya pergi engineers on the field lah. Dekat field tu, engineers tu saya interview tentang oral communication diorang in the field.
So majority kata kalau dia orang nak ambil student, sebab saya dulu staff UTM. So I went as a UTM staff, you know. So dia orang kata kalau, sebab saya nak tengok marketability of our student, UTM student masa tu. So bila saya tanya, saya terkejut jugalah bila mula-mula dia kata, oh UTM students they are very good. CGPA hebat, kadang-kadang 3695, kadang-kadang ada yang 4 flat, they are very good students. Tapi bila nak dapat kerja, compared to UITM student, UITM akan dapat kerja. Jadi masa tu memang agak sedih lah. Kan? Sebab UITM will get the opportunity for the job daripada UTM. Sebab UITM student, when they present themselves in an interview session, diorang lebih confident. They can speak better English compared to UTM students. So that is how I came up with the idea. Saya kena improve student saya public speaking. Saya design benda-benda ni lah. So actually for us, it's our role to create awareness. If you are not an English lecturer, first thing is you create the awareness in our students that English is really important when they go out for work. Interview sessions, you know, for real world, global market, they need English language. You have to create this awareness. English language teacher ni bila kita masuk, memang kita cakap benda-benda ni pun, kadang dia macam, saya nak knowledge yang sebenarnya kan. Saya chemical engineer, saya nak knowledge chemical engineer, English tak tepi dulu. But when chemical engineer lecturer comes into the class dan dia beri awareness, probably adalah dia ting sikit kepala dia kan. Mana tahu. Jadi mungkin itu akan membantulah. And of course, we APB, we really help. As far as I know, my team saya walaupun 4 bulan ni, saya tengok team APB Pasir Gudang ni, saya tak tahu yang lain-lain they are very dedicated lecturers. I can see that. Dia memang sangat-sangat, dia sangat worry dengan student punya performance. Kita cubalah apa yang kita mampu. Thank you, Dr. Okay, thank you, Zaikal. Ada lagi ke daripada peserta yang lain untuk soalan untuk diajukan kepada Dr. Aminah Bibi? Okey, nampaknya Okey, sementara kita tunggu soalan yang lain, mungkin saya ada satu juga soalan kepada Dr. Aminah. Kalau daripada presentasi tadi ialah antara orang kata website yang doktor telah hasilkan di UTM dan nampak dia punya feedback dia positif. Jadinya untuk perancangan Dr. Aminah, kalau di UITM nanti adakah bentuk yang Dr. Aminah nak cuba hasilkan adalah seperti yang sebelumnya ataupun mungkin ada cadangan yang lain yang boleh dikongsikan oleh Dr. Aminah? Mana tahu dalam ni ada researcher-researcher yang nak collaborate kan? Saya pun tak tahu. Kecil tapak tangan niru saya tadahkan. InsyaAllah memang saya plan to do this platform untuk student. Tetapi bila saya tengok syllabus kita kat sini more towards the 4 skills, the integrated skills, InsyaAllah saya dalam idea saya, insyaAllah moga-moga Allah kabulkan, saya dalam perancangan nak tubuhkan Toastmasters Club di UITM ni. So mungkin daripada club tu saya akan tarik students untuk have that confidence in speaking. Dalam masa yang sama, kalau ada opportunity for any grant, I would really like to develop this website with expertise from the computer department, from the language department. Of course, I cannot work alone. Dah tua ni tak boleh kerja seorang-seorang. Nak kena kawan-kawan. So, thank you very much, insyaAllah. Thank you, moderator Cik Ahmad. Ada lagi soalan Dr. Aminah daripada Puan Norbaiti. Boleh method online speaking diaplikasikan kepada subjek lain? Apa pandangan doktor? Boleh tak?
InsyaAllah boleh kot. Cuma saya pun tak tahu subjek lain tu macam mana kalau chemical engineer. I think why not? There should be ways. Ini kan kalau sekarang dah ada alam online ni macam-macam. Tengoklah Encik Azmi punya work just now memang hebat sangat. So kalau konsep tu boleh kita combine kan, maybe insyaAllah creating a website instead of just sharing from other people's Google Drive, other people's kita sewa kita punya server, kita boleh create this for you ITM insyaAllah. Okey. Ada lagi ke soalan daripada peserta-peserta untuk bengkel ni? Okey, sekarang ni saya pergi ke sesi soal jawab. Para peserta boleh juga menanyakan soalan kepada penceramah pertama dan juga penceramah kedua. Untuk sesi soal jawab ni saya buka sekali lagi kepada semua peserta kalau ada soalan nak ditanyakan. Sementara kita ada masa lagi ni. Sementara kita menunggu soalan-soalan, dalam masa saya buka lebih kurang 5 minit, untuk para peserta kalau ada soalan yang ingin ditanyakan kepada penceramah pertama, Encik Azmi dan juga Dr. Aminah Bibi. Sebelum tu, para peserta untuk webinar ini boleh juga untuk anda dapatkan link kehadiran. Link kehadiran yang mana telah dimasukkan di bahagian ruangan chat. Di bahagian ruangan chat, anda boleh klik link tersebut kepada peserta daripada UiTM. Anda bolehlah isi link ini untuk tujuan jam latihan dan juga untuk sijil. Mungkin daripada luar daripada UiTM juga mungkin boleh juga untuk isi. Untuk bahagian penilaian dan juga untuk sijil. Okey, sekejap. Ada soalan di bawah. Sekejap saya bawa perasan dekat sini. Borang tersebut untuk staf UiTM Johor saja ke kampus lain borang yang mana boleh isi? Okey, berkenaan dengan persoalan ni mungkin ada jawatankuasa yang berkenaan mungkin boleh jawabkan. Okey, Dr. Mahfuzah ada jawab borang yang sama. Borang yang sama. Kepada staf yang luar daripada UiTM Johor boleh menggunakan borang yang sama. Okey, ada lagi satu soalan daripada Puan Nobaiti, Puan Hajar Nobaiti. Encik Azmi, berapa masa yang diperuntukkan untuk buat satu video? Ya, untuk makluman pendengar ataupun peserta yang mungkin baru masuk, untuk makluman Encik Azmi ialah penceramah kita untuk sesi yang pertama tadi, dan beliau menerangkan tentang beberapa perkara terutamanya termasuklah video, Google Site dan juga Google Drive. Okey, Encik Azmi, berkenaan dengan soalan ni mungkin ada jawapan? Terima kasih Puan Nurbaiti. Video yang saya buat tu bergantung kepada subjek ataupun topik yang saya nak terangkan hari itulah. Jadi video tersebut bergantung kepada faktor-faktor di sekeliling kita lah. Kadang-kadang time kita buat tu ada gangguan, mungkin dia akan terputus lah kat situ. Kebiasaannya video yang saya buat tu ada yang berdurasi selama 50 minit, ada yang berdurasi selama 60 minit.
bergantung kepada konten yang saya nak terangkan kepada pelajar lah. So ada konten yang perlukan saya perincikan detail dalam calculation tersebut. Itu jawapan pada soalan Puan Nurbaiti lah. Okey, ada lagi ke soalan yang lain? Encik Azmi, mungkin soalan daripada saya, satu soalan saya terfikir berkenaan dengan video. Kalau macam kita nak buat rakaman kan, mungkin masing-masing mempunyai aktiviti mereka lah yang masing-masing untuk merakam video pengajaran mereka mungkin kan untuk video-video yang lain juga. Adakah ada cadangan daripada Encik Azmi dari segi orang kata tempat yang mungkin kita boleh jadikan sebagai tempat untuk kita buat rakaman, ataupun mungkin ada cadangan dari segi macam mana kita nak bagi video kita tu nampak lebih menarik. Yelah maklum, yelah mungkin saya pun sendiri tidak mempunyai kepakaran dalam menghasilkan video yang berkualiti kan dan sebagainya untuk menarik perhatian para pendengar dan juga yang melihat video saya. Mungkin Encik Azmi boleh kongsikan pengalaman Encik Azmi. Adakah mungkin, yalah silap-silap entah-entah Encik Azmi ni lah YouTuber kan? Okey, mungkin boleh share sedikit tentang pengalaman dan juga experience tu Encik Azmi. So terima kasih Encik Khuzairi. Berkenaan dengan video ni, saya bila buat video tersebut, saya tak masukkan sekali lah muka saya. Kebiasaannya ada orang yang suka letak muka dia sendiri, muka dia juga kan sewaktu buat video tersebut. Tapi pada saya, bila saya buat video tu adalah saya lebih pentingkan kepada konten yang ada. So saya tak pentingkan berkenaan dengan muka saya kena ada dalam video tersebut. Tetapi saya pentingkan apa detail yang dalam video tersebut yang perlu disampaikan kepada pelajar. Kerana itu yang diperlukan oleh pelajar. Contohnya kalau saya sebut Apple, saya kena terangkan mungkin ada pelajar yang faham berkenaan dengan Apple, tapi ada pelajar yang lain tak faham berkenaan dengan Apple. Jadi saya perlu tambahkan benda tu. Bila kita mengajar subjek yang sama berulang-ulang kali, bila kita buat video tersebut, kita tahu di mana bila dalam kelas tu, di mana part yang pelajar ni suka bertanya, dan bila kita terang dalam kelas, diorang tak faham berkenaan tu. Jadi saya masukkan pertanyaan tu, dia macam bermonolog dalaman jugalah pada diri saya sendiri. So bila saya record video tu, so saya terang, saya kata part yang ni mesti student takkan faham. Sebab bila saya kata begitu, sebab benda tu dah dialami setiap semester. Bila saya mengajar mereka, student-student yang lain, mereka sering tanya pada soalan tersebut dan saya akan includekan information tu walaupun mereka tak bertanya. Jadi video tersebut lebih berinformasi lah pada saya lah. Cara saya begitulah yang saya faham dan saya rasa selesa buat begitu supaya pelajaran kita ni faham. Itu cara saya buat video lah. Untuk saya cadangan untuk menghaskan satu bilik untuk video tu adalah lebih baik lah. Sebab kita tahu bahawa teknologi untuk rakam video ni ada yang pensyarah yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi kalau ada satu ruang untuk setiap fakulti ataupun ada satu tempat yang mana kita boleh record video kita mengajar tu, itu adalah lebih baik lah untuk semua pensyarah dalam mengarungi ODL ni lah. Itu jawapan daripada saya lah. Okey, Encik Azmi ada satu lagi soalan daripada Encik Rijalul Fahmi. Encik Azmi rekod guna mikrofon apa? Ada soalan berkenaan dengan mikrofon. Pada awalnya saya record video saya tu menggunakan mikrofon yang built-in dalam MacBook tu lah.
Tapi bila saya dengar semula, saya dengar baliklah dalam YouTube, dia agak nyaring sedikit lah mic tersebut. Jadi apa yang saya buat, saya terpaksa saya melabur dengan membeli mikrofon yang ini. Saya beli yang ni lah. Suara dia, saya rasakan suara daripada mikrofon ni lebih jitu sedikit lah. Berapa RM mic itu? Ada soalan, Encik Azmi? Mic ni ada banyak jenis sebenarnya. Yang saya beli ni harganya menghampiri RM400 lah. Ada soalan lagi satu. Okey. Ada clarity ke guna mikrofon itu? Setakat ni yang saya dengar yang saya dengar daripada saya record lah, dia bunyinya tu ada beza, dia agak bulat. Bunyi dia bulat tu maksudnya sepatah-sepatah yang saya cakap tu dengar lah, berbanding dengan mikrofon yang saya guna built-in dan juga mikrofon yang beli kat kedai RM30 tu, dia punya tu agak saya kata agak nyaring sedikit lah. Dia macam ada interruption kat belakang tu, sound interruption. Dan mungkin yang video yang saya buat tu, video yang saya masuk dalam YouTube tu, dia ada kurang sedikit sebabnya saya dah gunakan iMovie sebab MacBook ni ada iMovie. iMovie tu free je. So saya gunakan noise cancellation dalam tu untuk cancelkan noise yang kat belakang lah. Okay, ada yang bagi maklum balas, bukan biasa-biasa, mahal, boleh pinjam. Okay, kena invest in MacBook tu. Kalau mana-mana yang menggunakan Windows, saya ada satu yang saya tengok lah, ada satu yang saya gunakan iaitu Active Presenter kalau nak record screen recorder lah. Active Presenter tu free je. Untuk apa tu Active Presenter tu? Untuk hasilkan screen video? Recorder bagi screen recorder. Okay. Presenter for Windows. I see, okay. Berapa lama boleh record? Untuk saya pernah try Active Presenter tu 40 minit. Boleh record. Yang daripada MacBook ni, Encik Azmi? Yang iMovie? iMovie. Untuk convert video RAW yang saya buat melalui screen recorder tu, saya akan convert dia lah, dan daripada iMovie tu saya akan adjust sound dia, bagi tinggi lagi, bagi besar kan sound dia tinggi, and then saya buat noise cancellation lah daripada situ. So MacBook tahun berapa? Saya beli 2 ke 3 tahun lepas lah. Baru jugalah MacBook Air. Ada noise cancellation ke kat iMovie? Ada. Ada. Ada option tu. Okey. Kita masih menunggu ada lagi soalan ke? Dah tiada. Saya biasa record screen pakai Movavi. Encik Anas, Movavi ni untuk MacBook ke untuk Microsoft? Untuk Windows? Saya biasa record screen pakai Movavi. Saya tak pernah pakai lagi untuk Movavi ni. Windows. Okey. Okey, ada lagi soalan? Kalau tiada soalan, sebelum saya akhiri bengkel ini, tadi telah diberikan dan telah disertakan link untuk tuan-puan di bahagian ruangan chat.
Okey. Saya harap link tersebut boleh diakses oleh semua peserta. Okey. Kalau tiada apa-apa, maka berakhirlah kita punya bengkel kemahiran digital Anjuran Mitasa UiTM Johor kampus Pasir Gudang. Ucapan tahniah buat semua peserta yang telah meluangkan masa bersama-sama dalam menjayakan bengkel ini. Diharapkan ilmu yang telah dikongsikan oleh kedua-dua penceramah bengkel kita pada petang ini dijadikan panduan dan diaplikasikan dalam dunia pekerjaan kita. Okey. Kalau ada apa-apa masalah, saya rasa kedua-dua penceramah kita ni feel free untuk dihubungi, insya-Allah. Dan di situ saja untuk bengkel pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Okay,